Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada para penonton yang berada di rumah. Anda bersama saya dalam rancangan Cikgu Tahu Kehidup. Jadi, pada malam ini kami akan berkongsikan kepada anda berkaitan dengan psikologi pendidikan dari perspektif Islam. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaannya apabila dibincangkan berkaitan dengan psikologi yang bermain di fikiran masyarakat kita ialah berkaitan dengan masalah mental, berkaitan dengan gila, berkaitan dengan ilmu yang dicipta oleh barat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, betul ke perkara ini? Kalau anda nak tahu, duduk saja, selepas ini kita akan sama-sama bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan ilmu psikologi. Jadi, stay tune. Tanpa membuang masa, seterusnya kita bergerak kepada segmen kita yang pertama. Seperti biasa, kita akan kebiasaannya kita akan menjemput seorang panel untuk bersama-sama kita membincangkan topik yang kita bawakan pada malam ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan dengan fasa pandemik sekarang, kita tidak boleh mengadakan jemputan secara langsung di studio. Jadi pada malam ini pihak kami akan membuat panggilan secara terus kepada seorang panel kita pada hari ini, iaitu Tuan Haji Muhaimin bin Abdullah, iaitu guru Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras. Hello, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Apa khabar Tuan? Sihat ke? Alhamdulillah, baik, sihat. Okey, baik. Jadi Tuan, pada malam ini seperti mana yang Tuan dah sedia maklum, topik yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah berkaitan dengan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan dari perspektif Islam. Jadi sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lebih mendalam, saya suka untuk bertanya dululah, apakah mungkin kita boleh bincangkan berkaitan dengan konsep dan sedikit pengenalan bagi psikologi itu sendiri, supaya kita semua jelas apa yang difahami dengan psikologi itu sendiri. Baik, Okey, silakan Tuan. baik, terima kasih saudara Zamir Ainul Razik atas soalan itu tadi. Baik, sedikit pengenalan berkaitan dengan psikologi. Psikologi ni ialah istilah yang berasas daripada dua gabungan perkataan, iaitu perkataan Greek, iaitu psyche dan logos, di mana psyche ni bermaksud jiwa, manakala perkataan logos pula bermaksud kajian mengenai sesuatu. Jadi perkataan psikologi boleh kita ertikan sebagai suatu kajian mengenai sesuatu yang memberi kesan kepada jiwa seseorang, dan merujuk pada Kamus Dewan dan Bahasa pula. Dan merujuk kepada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka pula, psikologi ni boleh kita definisikan sebagai kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan, dan ini juga merujuk kepada pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu, dan kebijaksanaan memahami sifat manusia. Okey, jadi secara mudahlah kita boleh faham psikologi ni adalah satu disiplin ilmu yang secara saintifiknya mengkaji tingkah laku manusia yang melibatkan aspek pemikiran, sikap, perasaan, naluri, potensi, kecerdasan, keperluan dan tidak balas manusia terhadap rangsangan persekitaran sosial. Itu saja berkaitan dengan psikologi lah secara ringkasnya. Okey, baiklah, mungkin itu sedikit pengenalan ataupun sedikit konsep yang berkaitan dengan psikologi. Dan seperti yang kita maklum tadi, malam ini yang fokus kita adalah psikologi pendidikan dari perspektif Islam. Jadi seterusnya, apa pula yang kita boleh fahami dengan psikologi pendidikan itu sendiri? Silakan Tuan. Baik, jika berbincang tentang psikologi pendidikan, tadi kita kata ia adalah disiplin ilmu, yang berkaitan dengan yang mengkaji secara saintifik bagaimana tingkah laku manusia, pemikiran, sikap, perasaan, naluri, itu semualah yang berkaitan dengan psikologi. Tapi bagaimana pula dengan psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan ini boleh kita fahami sebagai merupakan satu proses
untuk memahami perkembangan potensi dan kemahiran individu dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia. Jadi, bila kita tengok daripada takrifan ni, dia sebenarnya bila kita sebut tentang pendidikan, dia ada pelajar yang dididik, dia ada juga orang yang mendidik, iaitu guru. Jadi psikologi pendidikan ni adalah satu ilmu yang digunakan oleh guru untuk memahami perkembangan potensi, untuk memahami perkembangan potensi pelajar itu sendiri. Dan bagaimana mereka boleh dengan menggunakan ilmu psikologi ni, mereka boleh mengembangkan potensi yang ada dalam diri pelajar, mengenal pasti kemahiran yang ada dalam diri pelajar mereka. Jadi itu yang kita maksudkan dengan psikologi pendidikan. Dan Zamir, kalau kita teliti juga pada falsafah pendidikan kebangsaan, okey, saya baca sikit berkaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan, dia punya pernyataan tu ialah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, dan di mana usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Okay, jadi daripada pernyataan FPK seperti tadi, falsafah pendidikan kebangsaan seperti tadi, ada pernyataan yang menyatakan tentang potensi individu secara menyeluruh, iaitu berkaitan dengan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Emosi dan jasmani seperti itu tadi. Jadi apa yang boleh kita fahami daripada pernyataan itu, sebenarnya dalam FPK itu sendiri menyatakan tentang guru perlu mengajar pelajar, perlu mendidik pelajar bukan sahaja dari sudut intelek, tapi juga dari sudut emosi, dari sudut emosi mental pelajar itu sendiri. Jadi itulah yang boleh kita kaitkan. FPK itu sendiri telah menggariskan peri pentingnya seorang guru itu mendidik pelajar bukan sahaja dari sudut intelek, tapi juga dari sudut mental mereka yang berkaitan dengan psikologi. Jadi itulah pentingnya ilmu psikologi ini jika kita nak sebutkan, supaya guru boleh membangunkan pelajar. Guru boleh membangunkan pelajar dari pelbagai sudut secara holistik. Dan suka juga untuk saya kongsikan tentang peranan guru. Okey, peranan guru bukan sekadar mengajar, okey, tapi kalau menurut pendidikan Islam, peranan guru tu ada 5. Kita ada muallim, kita ada mudarris, murabbi, muaddib dan mursyid. Yang mana muallim ini yang mana kelima-lima peranan ini dia saling melengkapi antara satu sama lain. Dan untuk menjadi seorang guru yang membimbing psikologi pelajar, mendidik pelajar di sudut psikologi, maka guru perlu menjadi seorang guru yang mursyid, perlu menjadi seorang guru murabbi untuk membimbing pelajar bukan sahaja dari sudut akademiknya, tetapi juga dari sudut orang kata kemajuan mental mereka, kesihatan mental mereka. Jadi sebagai guru kita tak boleh sekadar nak habiskan silibus semata-mata, tapi juga kita perlu menjaga mereka punya kesejahteraan mental mereka. Jadi itu sahaja daripada saya berkaitan dengan apakah perkaitan falsafah pendidikan kebangsaan dengan ilmu psikologi itu sendiri dan peranan guru yang sebenar dari perspektif Islam. Wallahualam. Baik, terima kasih Tuan atas penjelasan yang saya rasakan sangat ringkas dan padat, dan saya rasakan penjelasan itu cukup memberi kefahaman kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan psikologi pendidikan dari perspektif Islam itu sendiri. Dan secara kesimpulannya, apa yang telah Tuan Muhaimin sampaikan seperti tadi ialah ilmu psikologi ni bolehlah kita katakan sebagai ilmu yang mengkaji tentang proses tingkah laku manusia. Okey, itu satu. Dan bila kita bercerita pula tentang psikologi pendidikan, ianya adalah ilmu yang digunakan oleh guru untuk memahami proses perkembangan potensi serta kemahiran individu dalam bidang-bidang yang tertentu. Itu dalam bidang pendidikan. Dan ini juga boleh kita kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana ada menyebut
perkembangan potensi individu secara menyeluruh, termasuklah rohani, emosi pelajar. Jadi hal ini sangat jelas boleh kita kaitkan dengan psikologi itu sendiri. Dan perlu diingatkan juga, peranan seorang guru itu bukan sekadar mengajar. Sebagaimana yang Tuan Muhaimin katakan tadi, peranan guru itu bukan sekadar mengajar, tetapi juga sebagai seorang muallim, mudarris, murabbi, muaddib serta mursyid. Jadi saya rasa itu sahaja untuk segmen kita yang pertama pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada tetamu kita pada malam ini, iaitu Tuan Muhaimin bin Abdullah, atas kesudian untuk sama-sama berkongsi ilmu berkaitan psikologi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Baik, begitulah tadi segmen yang kedua, iaitu segmen Kenali Tokoh Kita. Jadi, berdasarkan video-video segmen yang kedua tadi, kita boleh katakan bahawa ilmu psikologi ini bukan sahaja dipelopori oleh orang-orang barat, oleh tokoh-tokoh barat, tetapi juga, tuan-tuan dan puan-puan, juga dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam kita. Tokoh-tokoh yang masyhur seperti Imam Al-Ghazali. Jadi, semoga segmen yang kedua tadi membuka minda kita untuk lebih mengenali tokoh-tokoh Islam. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak ke segmen kita yang ketiga, iaitu segmen Bedah Situasi. Yang mana dalam segmen ini, kami akan memaparkan kepada anda lakonan ringkas daripada pelakon-pelakon kami, dan kita akan bincangkan bersama-sama situasi yang dibincangkan dalam video itu dalam aspek psikologi pendidikan. Jadi, ayo saksikan bersama-sama. Okey, jadi kamu semua boleh buka buku teks muka surat 50. Baik, hari ini kita akan sama-sama tengok unit yang ke-8, itu hindari dosa-dosa besar. Boleh ya semua? Okey. Okey, jadi pertama sekali saya akan baca dululah Selekeh macam ni. apa nama hadis ni. Oi. Dia ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Tengok luas kan? Tujuh perkara yang merosakkan. Mael? Kamu buat apa tu? Ya cikgu, ya cikgu. Ya ustaz. Kenapa tu ustaz? Duduk diam ya, duduk diam. Ustaz tengah terangkan depan ni. Kita teruskan sikit. Oi. Kau tengok dah, ya Google semalam. Rasulullah. Buat kegalas ya. Wahai Rasulullah, Kau Portugal kan? Portugal kan? perkara itu. Okey. Ustaz. Ya. Ya Ahmad. Kenapa tu Mat? Dia macam saya ustaz. Kamu lagi Mael. Mael, jangan sampai saya hukum kamu. Mael, dengar ya. Kamu punya perangai jangan macam monyet, boleh tak? Monyet pun tak macam kamu. Baiklah, begitulah tadi tayangan video yang pertama, situasi yang pertama. Siapa yang bersalah dalam situasi ini? Guru ke pelajar? Okey, jadi berdasarkan video yang pertama tadi, yang boleh kita bincangkan ialah berkaitan dengan guru itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, guru itu sendiri. Okey, sebagaimana yang telah digariskan, yang telah diperkenalkan oleh tokoh psikologi iaitu Al-Qabisi. Okay, dalam teori Al-Qabisi mengatakan bahawa seorang guru itu perlu mempunyai personality, perlu mempunyai akhlak yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dalam video itu tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat,
bagaimana guru itu berpakaian, bagaimana guru itu melontarkan kata-katanya. Okey, tengok saja dari pakaiannya, dengan bajunya yang tak berbutang, dengan tangannya yang dengan lengan baju dia yang berlipat. Jadi macam mana sebagai seorang guru kita menonjolkan, kita memaparkan imej yang sebegitu. Tambah-tambah lagi seorang ustaz, seorang guru agama. Jadi itu perkara yang pertama, sebab dalam video tadi juga ada memaparkan bahawa pelajar yang nakal tu, alah ustaz ni selekeh. Itu adalah first impression seorang pelajar kepada ustaz. Jadi betapa pentingnya kenapa Al-Qabisi telah menggariskan tentang personality serta image serta akhlak seorang guru itu adalah kerana itu sebagai daya tarikan seorang guru terhadap daya tarikan seorang guru kepada pelajar-pelajar. Jadi jika imej guru itu sendiri tidak betul, tidak elok orang kata, jadi macam mana pelajar nak tertarik dengan pengajaran? Jadi macam mana pelajar nak rasa macam percaya kepada ustaz yang tengah bercakap di hadapan? Okey, itu satu. Sebab itulah itu juga boleh menjadi faktor kepada pelajar yang tidak fokus. Sebab dia tengok guru ni pun selekeh, tak ada daya tarikan langsung. Jadi pelajar pun jadi kurang minat. Jadi macam mana nak atasi dia? Ialah dengan betulkan pakaian, betulkan pemakaian. Okey, tu tentang pemakaian. Satu lagi, bila mana guru tu marah, dia boleh dia menggunakan jolokan yang agak kasar bagi saya dengan memanggil pelajar tu monyet. Perbuatan seperti monyet kan. Jadi benda tu seboleh-bolehnya kita sebagai seorang guru kena elakkan perkara itu daripada terjadi pada diri kita. Walau marah macam mana pun, jangan sesekali kita panggil pelajar dengan jolokan yang tak baik, seperti monyet ke, anjing ke, dan apa-apa lagi jolokan ataupun panggilan yang boleh menyakitkan hati pelajar. Okey, cuba bayangkan macam mana perasaan pelajar tadi dipanggil dengan panggilan monyet. Walaupun dia nakal, tapi ada cara dia, sebab kita tahu fitrah manusia ini, dia sukakan panggilan-panggilan yang manja, dia sukakan kelembutan. Jadi sebagai seorang guru, itu salah satu cara untuk kita nak tarik pelajar kita dengan kata-kata yang lembut, dengan panggilan-panggilan yang baik. Jadi panggillah pelajar itu dengan panggilan yang baik. Jangan, kalau ada nama, panggillah dengan nama dia, supaya pelajar itu rasa lebih dekat, lebih disayangi oleh gurunya. Tapi apabila dipanggil dengan jolokan-jolokan yang tidak baik, pelajar pun akan rasa kecil hati. Pelajar pun akan rasa tak seronok nak masuk kelas, tak best nak mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi penyelesaiannya, ubah dulu imej serta akhlak, personality serta akhlak kita sebagai seorang guru. Barulah kita boleh tackle pelajar supaya boleh mengikuti pembelajaran kita secara fokus dan secara lebih minat terhadap kita punya pengajaran. Dan jika nak dikaitkan juga dengan teori barat, ini boleh kita kaitkan teori behaviorisme, yang mana teori ini dia membincangkan tentang rangsangan dan tindak balas. Jadi kita, apa yang saya nak kaitkan ialah kita sebagai seorang guru boleh merangsang pelajar kita bagaimana? Dengan kita punya image, dengan kita punya akhlak. Jadi dengan image yang baik, dengan akhlak yang baik, maka pelajar-pelajar yang nakal tadi, dia akan mengikut apa yang kita zahirkan, apa yang kita tonjolkan. Jika kita menonjolkan kata-kata yang buruk, jika kita menunjukkan image yang personality, pemakaian yang tidak baik, maka perkara ini juga mungkin akan menjadi ikutan kepada pelajar kita. Jadi guru perlulah ubah dulu image guru, ubah dulu akhlak guru, barulah guru boleh barulah guru boleh mendidik pelajar-pelajarnya. Wallahu a'lam saja untuk situasi yang pertama. Okey, apa khabar semua? Sihat ke? Lama betul kita tak jumpa ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelum saya mulakan perbincangan kita, saya nak tanya beberapa orang daripada kamu. Okey? Okey? Boleh ya? Okey. Boleh tak kamu ceritakan kepada saya apa aktiviti yang kamu lakukan sepanjang tempoh PKP
Dan ceritakan pengalaman kamu, bagaimana perasaan kamu semua. Cerita-cerita. Okay? Boleh ya semua? Okey, jadi pertama saya nak panggil Razif. Razif, silakan Razif. Apa pengalaman kamu sepanjang PKP? Apa yang kamu rasa? Apa yang kamu buat, ceritakan kepada rakan-rakan. Saya nak dengar sekali. Silakan. Okey, boleh cikgu. Kejap. Okey, aktiviti saya sepanjang PKP masa cuti sebelum ni, saya okey, pertama sekali saya makan, saya tidur, saya main game, cikgu. Saya main PUBG. Lepas tu saya push rank ML dengan rakan saya, cikgu. Dulu tu tengah amat main game juga tu, cikgu. Lepas tu saya tolong saya tolong ayah saya buat perabot, saya tolong mak saya tolong kakak saya buat kuih, buat dalgona coffee. Saya pergi itu saya ni cikgu, saya pergi ambil vaksin. Cikgu dah ambil vaksin tak? Anti vaksin ni cikgu, anti vaksin ni. Takut. Tak ada cikgu, gurau je cikgu. Saya juga ni ada pergi kampung itu. Masa dah boleh tu, masa dah boleh rentas daerah tu, saya pergi kampung nenek saya. Lepas tu saya tolong datuk saya pergi kebun, saya tolong nenek saya tolong jala ikan, saya tolong macam-macam lah cikgu, macam-macam saya buat. Saya pergi jual buah, saya pergi ini, saya pergi situ. Lepas tu saya jalan-jalan pergi pekan dekat sana, seronok cikgu. Okey. Baik Razif. Kita bagi peluang dengan rakan-rakan kamu yang lain ni. Okey, terima kasih banyak Razif. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi seterusnya saya nak okey. Saya nak Hakimi, boleh? Okey, Kimi, silakan Kimi. Ceritakan, cakap. Saya cerita je apa-apa pengalaman kamu. Alah, takkan itu pun malu juga. So, pengalaman kan, cerita je. Rakan-rakan pun nak tahu, saya pun nak tahu. Sebab apa yang kamu akan ceritakan ini akan membantu kita punya aktiviti lepas ni. Boleh ke Kimi? Cikgu, dia cikgu. Buat apa Dia cakap apa ni? Cikgu, saya cakap. Boleh tak boleh cakap ke? Okeylah, kamu duduk. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Bagaimana kita sebagai seorang guru nak berhadapan dengan situasi pelajar yang macam tu? Okey, sebab itulah Imam Al-Ghazali ada menggariskan dalam mendidik sebagai seorang guru, guru itu perlulah bijak mengarahkan murid bersesuaian dengan minat, bakat dan kemampuan lain yang ada pada pelajar berkenaan. Okey, maksudnya di sini ialah guru terlebih dahulu kena bijak mengarahkan, kena bijak menentukan aktiviti apa yang nak dilakukan terhadap pelajar yang pelbagai. Macam kita tahu, dalam setiap kelas tu mesti ada perwatakan, tingkah laku yang berbeza-beza. Ada yang introvert, ada yang extrovert, ada yang pendiam, ada yang bising, ada yang suka bercakap, ada yang sangat pemalu dan sebagainya. Jadi, perkara pertama sekali, guru kena kenal terlebih dahulu kepada pelajar mereka. Kalau pelajar itu pendiam, maka pendekatan yang nak digunakan macam ini. Jika pelajar yang banyak bercakap, pendekatan yang digunakan lain pula. Okey, jadinya pertama sekali guru kena kenal terlebih dahulu kepada pelajar mereka, supaya apabila nak membuat aktiviti, apabila nak menjalankan proses PDPC, maka guru tahu tindakan yang bagaimana yang sesuai nak dilaksanakan kepada pelajar. Macam pelajar yang kedua tadi, di situ situasinya sebenarnya gurulah yang silap. Sebab apabila guru dapati pelajar itu seorang yang sangat pemalu, seorang yang sangat memang tak ada kebolehan nak bercakap, memang dia punya kelebihan tak ada pada oral,
Jadinya guru perlulah mengambil inisiatif lain untuk membuat pelajar itu mampu memberikan idea dia, mampu meluahkan dengan cara lain, bukan dengan cara bercakap. Jadi antara aktiviti yang boleh cikgu lakukan ialah mungkin boleh membuat satu surat ataupun lukisan ataupun apa-apa sahaja untuk meluahkan apa yang dia rasakan, apa yang dia lalui sepanjang cuti itu. Jadinya bolehlah melakukan aktiviti-aktiviti seperti menulis, aktiviti seperti melukis untuk meraihkan pelajar-pelajar yang macam tadi, pelajar yang kedua tadi. Sebabnya pelajar-pelajar yang sebegini, jika mereka tak suka bercakap, kita sebagai guru jangan paksa mereka untuk bercakap, kerana kemungkinan besar kita akan memberi kesan, meninggalkan kesan yang sangat memalukan kepada pelajar tadi. Sebabnya mereka tak suka bercakap, kita paksa mereka juga untuk bercakap, benda itulah yang akan menyebabkan mereka tak suka ataupun rasa keberatan nak masuk ke kelas kita. Dan perkara inilah yang akan mendorong kepada kes-kes seperti ponteng kelas, tak nak masuk kelas sebab guru suka memaksa untuk membuat perkara yang mereka tidak suka. Jadi kita sebagai guru, kita perlu faham, kita perlu kenal dulu pelajar kita, barulah kita bertindak bersesuaian dengan psikologi mereka, bersesuaian dengan apa minat mereka. Jadi inilah yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali, mengarahkan murid berdasarkan kemampuan mereka. Jika murid itu mampu melakukan yang A, maka tindakan guru adalah kena selari dengan A. Jika murid mampu untuk melakukan perkara B, maka tindakan guru kenalah selari dengan tindakan yang B. Okey, tindakan yang B. Jadinya perkara ini juga ada dinyatakan dalam teori barat, teori Thorndike dalam teori behaviorisme. Okey, yang mana dalam teori ini kita tahu, okey, Thorndike memperkenalkan 3 hukum utama, iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan. Jadi berdasarkan ketiga-tiga hukum ini, teori Thorndike ini boleh kita rumuskan kepada beberapa pendekatan. Okey, macam yang kita tahu, teori behaviorisme ini dia berkaitan dengan rangsangan dan tindak balas dan rangsangan. Jadi guru kenalah mempelbagaikan aktiviti untuk merangsang pelajar. Okey, jadi macam pelajar yang kedua tadi, jika dia tidak boleh dirangsang, tidak boleh digerakkan dengan aktiviti soal jawab, maka guru perlu bijak menukarkan aktiviti lain supaya guru boleh merangsang, guru boleh menggerakkan pelajar tersebut dan dalam masa yang sama boleh mengembangkan potensi yang ada dalam diri pelajar tersebut, bukan dengan cara bercakap. Okey, itu yang pertama. Dan dalam teori behaviorisme Thorndike juga ada juga menyatakan tentang peri pentingnya seorang guru tu untuk menilai dulu kesediaan pelajar untuk mengikuti pembelajaran, sama ada dari segi kognitif, dari sudut afektif maupun psikomotor. Okey, teori behaviorisme ini menekankan tentang kesediaan guru untuk menilai aspek kesediaan pelajar. Jadinya sebelum pembelajaran, menurut behaviorisme ni, guru perlu menilai terlebih dahulu tahap kognitif pelajar macam mana, tahap afektif dia macam mana. Macam pelajar yang kedua tadi, dia punya afektif yang sangat, orang kata sangat sensitif. Okey, dia mempunyai afektif yang sangat sensitif sebab dia pelajar yang pendiam, pelajar yang sangat pemalu. Jadi guru perlu menjaga emosi. Guru perlu menjaga emosi, guru perlu menilai terlebih dahulu tahap kesediaan pelajar sebelum nak ditanya, nak dibuat aktiviti apa-apa pun dan sebagainya. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu bijak mengarahkan bakat serta kemampuan murid. Kita perlu bertindak berdasarkan kemampuan murid, bukan sebarangan. Dan satu lagi ialah menilai terlebih dahulu tahap kesediaan pelajar sebelum kita nak menentukan aktiviti-aktiviti yang nak dilakukan untuk pembelajaran dan pemudacaraan di dalam kelas. Jadi itu saja untuk situasi yang kedua. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, nampak kali ni kita sudah berada di pengakhir rancangan. Jadi secara kesimpulannya, apa yang boleh kita fahami? Ilmu psikologi merupakan ilmu yang sangat penting untuk dikuasai oleh seseorang guru agar ilmu ini membantu para guru untuk memahami tingkah laku pelajar yang pelbagai. Secara tidak langsung, guru akan mampu untuk membentuk pelajar untuk menjadi pelajar yang mempunyai akhlak yang mulia. Jadi, sekian saja daripada kami, tim Cikgu Tahu Kehidup, sign out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.